ATM terus unggul, sahih dan berimbang. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 17 Mac 2022. Saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazel Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti terlebih dahulu paparan utama malam ini. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia dibuka bermula pertengahan April ini. Aktiviti sukan ko-kurikulum sekolah dibenarkan mulai Isnin ini. Permohonan pakej peranti siswa keluarga Malaysia khusus untuk pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 akan dibuka bermula pertengahan April ini. Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa berkata 400,000 pelajar seluruh negara dijangka mendapat manfaat daripada program berkenaan. Mereka terdiri daripada pelajar IPT awam dan swasta, kolej komuniti dan kolej di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Terutama daripada golongan yang miskin dan juga di bawah kumpulan B40 yang pendapatan ibu bapanya tidak melebihi RM4,850 sebulan boleh memohon untuk mendapatkan peranti-peranti yang boleh mereka gunakan semasa mereka belajar. Ini termasuk pelajar-pelajar yang baru mendapat tempat di universiti nanti. Apabila mereka telah mendapat tempat, mereka juga boleh mula memohon bermula pada bulan April ini dan pada bulan Jun roll out program perantis ataupun peranti siswa kepada pelajar-pelajar miskin. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 membabitkan peruntukan RM450 juta sejajar dengan hasrat kerajaan memastikan rakyat terutamanya pelajar IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos yang berpatutan. Ia bagi membantu pelajar IPT menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian, melayari internet untuk tujuan penyelidikan dan komunikasi. Sementara itu, pada sidang medianya, Tan Sri Anwar berkata satu unit khas akan dibentuk bagi mengenal pasti mahasiswa IPT yang layak menerima pakej peranti siswa keluarga Malaysia. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama KCOM dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Unit khas itu juga akan mengendalikan data mahasiswa terlibat bagi memastikan proses permohonan berjalan lancar dan sistematik. Jadi kita akan mensasarkan mulai pertengahan bulan April dalam tempoh sebulan daripada sekarang. Saya harap dapat disiapkan satu kaedah permohonan secara online bagi memudahkan urusan logistik, iaitu apabila permohonan-permohonan dalam bulan April sehingga bulan Mei dapat ditapis, maka fasa pertama roll out akan dilaksanakan seawal minggu pertama bulan Jun. Dan selepas itu, kerana kita pasti ada permohonan yang mungkin yang tidak lengkap, kes-kes rayuan, kes-kes tercicir, kerana kita melibatkan jumlah yang banyak, maka proses-proses rayuan perlu dilaksanakan selepasnya. Sementara itu, Presiden Persatuan Institusi Pengajian Tinggi Swasta Profesor Ilaj Solan Mohan berpendapat inisiatif pakej peranti siswa keluarga Malaysia dapat mengurangkan beban kewangan pelajar golongan B40. Ramai pelajar especially dari IPTS, they have already left their colleges because they can't afford to study. Yeah. So not only the fees, even to study at home, they don't have the kemudahan di rumah, especially if they are
ramai anak-anak di rumah, they don't have the equipment, so this will help them. Baguslah untuk memudahkan pelajar Malaysia. Ini sangat memberi kemudahan dan sangat membantu untuk semua pelajar sebab dengan bantuan yang ada ni sedikit sebanyak dapat bantu kita untuk sempurnakan lagi segala tugasan untuk pelajar, tugasan assignment. Kita tahu banyak sangat ni, jadi perlunya ada peranti tersebut. Sebab ekonomi sekarang kan sedang pemulihan. Jadi bagi pelajar ni baguslah untuk inisiatif ni. Inisiatif ini akan memanfaatkan lebih 400,000 pelajar IPTA dan IPTS di seluruh negara. Aktiviti sukan dan kokurikulum di luar bilik darjah akan dibenarkan mulai sesi akademik yang akan bermula Isnin ini. Bagaimanapun, kebenaran aktiviti sukan dan kokurikulum itu diberikan hanya bagi aktiviti dalam kawasan sekolah sahaja. Menurut Menteri Kanan Pendidikan, Datuk Dr. Razi Jidin, pihaknya akan mengeluarkan kenyataan media berkaitan pendekatan dan garis panduan mengenai aktiviti sukan sekolah. InsyaAllah hari ini kita akan keluarkan kenyataan media berkaitan dengan pendekatan yang akan kita gunakan atau garis panduan yang akan kita gunakan untuk membolehkan murid-murid di sekolah bersukan dalam kawasan sekolah. So hari ini kita akan jelaskan apakah pendekatannya dan buat masa ini kita hadkan program sukan ini untuk murid dalam kawasan sekolah terlebih dahulu, ya. Langkah itu akan memberi peluang kepada murid sekolah membiasakan diri dalam keadaan fasa transisi ke arah endemik. Datuk Dr. Razi menghadiri Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pendidikan di Putrajaya. UMNO belum membincangkan masa yang sesuai untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15 PRU 15 setakat ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri mengesahkan tiada apa-apa cadangan secara rasmi atau peribadi diterima berhubung tarikh PRU 15. Beliau menambah mesyuarat khas Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam ini akan mendengar usul serta cadangan untuk dibincangkan. Ini semua perlu dibincangkan dengan Bertan Agong. Jadi kita tetap tarikh kita sendiri. Nanti yang Bertan Agong kata kita ambil alih kuasa dia. Jadi jangan kita ambil alih kuasa Kebahagiaan Mahmulia dan Bertan Agong. Kita tunggu. Kita apa-apa pun saya akan bincang. Tapi saya dah kata, mula-mula kita bincang dalam parti dulu. Parti pun tak bincang lagi. Tunggu bincang dalam parti lah. Kita ada mesyuarat parti. Lepas tu barulah kita ada perbincangan dan sebagainya, ya. Belum lagi. Hari ni saya tak tahulah. Hari ni punya sayap ni saya tak tahu. Mungkin malam tak ada. Malam ni kita ada mesyuarat khas MT. Segala usul sayap akan dibincangkan. Beliau ditemui media selepas majlis minum petang bersama Kelab Naib Ketua UMNO Bahagian 1 Malaysia di WTC. Terdahulu dalam pertemuannya bersama Kelab Mahasiswa UMNO, Perdana Menteri mahu mahasiswa membantu menyalurkan aspirasi kerajaan membentuk minda generasi muda. Ini penting berdasarkan keyakinan kerajaan terhadap golongan muda dalam memilih pemimpin sehingga menurunkan usia pengundi ke 18 tahun. Selesaikan masalah COVID-19 dan pulihkan ekonomi terlebih dahulu. Ahli Parlimen Padang Rengas, Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz menegaskan demikian susulan gesaan segelintir pihak yang mahu pilihan raya umum ke-15 segera dilaksanakan. Jadi tidak ada tekanan untuk mengadakan PRU ni. Sebab masalah ekonomi belum selesai, masalah COVID belum selesai. Jadi tak berbangkitlah soal nak diadakan PRU dan tidak mendesak. Sebab itu bagi saya berhati-hati sedikit dalam soal ini. Beliau memaklumkannya kepada RTM di Parlimen. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini memaklumkan PRU 15 hanya akan diadakan setelah persediaan penuh selesai dilakukan. Penelitian menyeluruh mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
perlu dilaksana terlebih dahulu sebelum keputusan membubarkan Parlimen dapat dimuktamad. Dakwaan Timbalan Presiden UMNO, Datuk Seri Mohamad Hassan, kononnya prestasi Menteri-Menteri UMNO tidak menunjukkan keyakinan yang diharapkan, tidak tepat sama sekali. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Makzir Khalid menegaskan Menteri-Menteri UMNO telah memberi perkhidmatan terbaik sepanjang menggalas tugas di kementerian masing-masing. Ia dibuktikan menerusi pelbagai inisiatif yang dilaksana bagi membantu rakyat terkesan pandemik COVID-19 sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi negara. Saya fikir kenyataan tu mungkin kenyataan Tok Mat itu sendiri tak tepat lah, tak tepat. Dia tak boleh ambil dari angle sebagai orang yang di luar. Kita tahu apa yang kita buat. Kita tahu apa yang kita buat dan kita berusaha. Sebab yang penting adalah rakyat. Tambah-tambah lagi ni pasca ni, kalau bukan pasca pun masih lagi dalam COVID, kita tahu bahawa orang mahu, rakyat mahu nak tengok macam mana nak tolong rakyat bab yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Datuk Seri Makzir yang juga naib Presiden UMNO turut menyifatkan dakwaan Datuk Seri Mohamad Hassan itu sebagai tidak wajar. Datuk Seri Mohamad mengeluarkan kenyataan itu pada ucapan perasmian serentak Perhimpunan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri sempena Persidangan Agung UMNO 2021 malam tadi. Beliau berkata UMNO perlu bangkit menjadi parti terkuat demi membela orang Melayu. Pengendali rangkaian mudah alih MNO bakal mengadakan perbincangan bersama Kementerian Keuangan, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan penggiat utama industri. Libat urus itu bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai proses pelaksanaan model rangkaian borong tunggal SWN bagi pelaksanaan rangkaian 5G dan tawaran pegangan equity dalam Digital National Berhad DNB. Selcom Aziata Berhad, DG Telecommunications Sdn Berhad, Maxis Berhad dan U-Mobile Sdn Berhad dalam kenyataan bersama turut komited merealisasikan cita-cita digital negara. Kesemua MNO terbabit yakin 5G akan memberi manfaat besar kepada perniagaan, pelanggan dan kerajaan dalam memkukuh daya saing negara di rantau ini. Pelaksanaan 5G juga akan berteraskan prinsip-prinsip ketelusan, kemampanan dan keselamatan. Pembukaan semula sempadan negara dan peralihan ke fasa endemik bermula 1 April ini diharap menjadi pemangkin kepada pemulihan industri pelancongan. Setiausaha Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia MATA, Muhammad Faiz Muhammad berkata, langkah tersebut akan menggalakkan kemasukan pelancong dari luar negara sekaligus meningkatkan pendapatan sektor berkenaan. Langkah itu juga katanya seiring harapan dan permintaan pemain industri yang amat terkesan oleh pandemik COVID-19. And I hope that with the opening, I think the whole tourism sector hope is that with the opening, it will sooner or later help to rejuvenate the tourism industry. According to we in MATA also in the belief, in line with what UNWTO is stating, that it will take a couple of years to basically recover, probably by 2023 or 2024, but it is our hope that with the opening of the border, it will slowly to start to recover. Beliau berkata demikian dalam sidang media pameran MATA bersama Lembaga Pelancongan Sarawak STB secara maya. Pembukaan sempadan negara pada bulan hadapan dijangka menggalakkan kehadiran lebih ramai pengunjung ke pameran tersebut. Pameran MATA edisi ke-50 akan berlangsung 9 dan 10 April ini di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur.
Pengeluaran khas Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP yang diumumkan Perdana Menteri semalam satu berita gembira kepada kebanyakan pencarum. Namun, pencarum yang terlibat perlu memanfaatkan kemudahan itu dengan berhemah untuk menyelesaikan tanggungjawab kewangan. Ikuti laporan disediakan wartawan Jasmaidi Madaruf. Ada dalam kalangan keluarga Malaysia yang masih terkesan dari segi ekonomi, hilang pendapatan dan sedang membina semula kehidupan akibat pandemik sejak 2 tahun lalu. Lampu hijau telah diberikan kerajaan semalam dengan membenarkan pengeluaran caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP sebanyak RM10,000. Tiba masanya pencarum membuat pertimbangan yang wajar sama ada mengekalkan simpanan mereka atau simpanan hari tua ini benar-benar diperlukan ketika ini. Memang boleh keluar lah. Sekarang pun boleh kerja semua orang. Bukan duduk rumah. Kalau duduk rumah, tak payah keluar. Kalau duduk rumah, memang boleh keluar lah. Bagi yang memerlukan tu sangat-sangat baiklah. Lagi dengan kita pun dah dekat nak sambut raya. Orang pun dah lama terjejas. Dah 2 tahun kita terjejas kan. Yang mana ada bisnes kecicilan tu mungkin boleh gunakan duit tu untuk naikkan semula bisnes orang. Okey, dari segi yang macam husband tak kerja ke wife tak kerja, kalau mereka rasa ada keperluan untuk keluarkan, rasa okey mereka boleh keluarkan, tapi janganlah just spend macam tu je kan. Budak ni memang memerlukan duit kan. Kita pun PKP dah 2 tahun. Ekonomi pun turun naik. Banyak yang terjejas lah. Sementara itu, berucap dalam sesi pembahasan usul dalam Persidangan Agung UMNO, Wakil Puteri UMNO Bre menyifatkan kebenaran pengeluaran khas KWSP sebagai langkah tepat. Meskipun ia keputusan yang sukar, namun ia adalah jalan tengah dalam mengimbangi keperluan mendesak hari ini dan simpanan masa hadapan. Terima kasih Datuk Seri Ismail Sabri kerana sentiasa mendengar, mengkaji dan meneliti permintaan daripada semua pihak. Puteri Pahang amat menghargai keprihatinan ini. Beliau turut menghargai kesungguhan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri memartabatkan penggunaan bahasa Melayu dalam urusan rasmi di peringkat antarabangsa. Kembali, seramai 397 pegawai Kementerian Pendidikan KPM menerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC dan Pingat Perkhidmatan Cemerlang PPC bagi tahun 2021. Datuk Dr. Razzi memuji komitmen dan prestasi cemerlang ditunjukkan warga KPM sepanjang tahun lalu meskipun berdepan cabaran pandemik COVID-19. Kalau kita lihat dalam satu tempoh yang sukar untuk sektor pendidikan, tetapi semua warga Kementerian Pendidikan telah ikhtiarkan yang terbaik, telah usahakan yang terbaik dalam tempoh yang sukar ini, dan saya jelaskan betapa banyak pencapaian yang berjaya dilaksanakan dan juga pendekatan-pendekatan baru yang berjaya dilaksanakan walaupun dalam satu tempoh yang amat sukar bagi Kementerian Pendidikan. Dalam pada itu, PPC diberikan kepada pegawai kementerian yang menunjukkan kecemerlangan luar biasa dan aktif di luar tugas rasmi. Salah seorang daripada 2 penerimanya, Muhammad Puad Mat Kasim, yang merupakan jurulatih olahraga, turut menjadi inspirasi bagi melahirkan atlet sukan yang berjaya. Antara anak didik beliau termasuk Khairul Hafiz Jantan dan Haikal Hanafi. Macam saya terlibat dengan majukan negara untuk aktiviti kebangsaan. Tak nak saya mesti memastikan aktiviti bawah saya dalam keadaan bersedialah untuk menghadapi apa-apa kejuanan. Datuk Dr. Razzi menegaskan kementerian akan terus berusaha bagi memastikan segala pendekatan memberi impak kepada generasi akan datang. Kelantan antara negeri yang mendapat manfaat besar inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela. Sehingga suku keempat 2021, liputan 4G di negeri itu telah mencapai 95.18% populasi. Ikuti laporan disediakan Amirul Hafiz Rosli.
Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Kelantan, Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, bagi jendela fasa pertama, kerajaan membina 91 buah menara baru menaik taraf 1,377 stesen pemancar dan 54,700 fiber optik ke setiap premis di seluruh negeri ini. Untuk projek menara baru di bawah jendela fasa 1, sejumlah 91 menara baru akan dibina. Daripada jumlah tersebut, 43 menara telah berjaya disiapkan sehingga kini. So, bakinya akan disiapkan sehingga penghujung tahun ini. MCMC memberi komitmen penuh dalam mewujudkan kesaling hubungan digital lebih berkualiti bagi kesejahteraan pengguna dan perkembangan ekonomi di Kelantan. Ia bagi mencapai sasaran 96.9% populasi penduduk yang akan mendapat liputan 4G pada hujung tahun ini seperti yang disasarkan di seluruh negara. Mengulas berkenaan Jendela Maps iaitu portal untuk rakyat, beliau berkata inisiatif dilancarkan bagi membolehkan orang ramai memeriksa liputan talian syarikat telekomunikasi di sesuatu kawasan. Ia juga berperanan sebagai tempat menerima aduan. Perniagaan saya lah ni boleh berkembang lah. Maknanya daripada dulu kita nak buat nego ke apa-apa lain slow semua kan masa dulu. Lah ni alhamdulillah laju. Sebelum ni kurang memuaskan lah, tapi selepas tu okey. Semua lain yang saya main dalam handphone ni semua okey, clear. Jadi sangat memuaskan lah. Kemudahan pembangunan liputan 4G ini juga diguna sepenuhnya oleh pelajar di kawasan luar bandar. Daripada penambahbaikan internet ni, saya mudah untuk menghadiri kelas online, menghadiri kelas Google Meet dan menjawab kuis-kuis yang diberikan oleh cikgu-cikgu. Jadi rasa puas hati sebab lain ke Homolek, tuan bos baik. Lepas tu pelajaran pun dapat start ikut sama. Kerja pun hantar cepat di sekolah sama. Dapat download pun cepat gambar file nota di sekolah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Berita RTM. Biasanya untuk perkembangan sukan malam ini, kita akan terus saja bersama dengan Arta. Nasib berbeza menimpa pemain negara dalam kejohanan badminton All England. Apa ceritanya, Akbar Hamzah? Kehangatan badminton All England bermula. JDT terus cipta fenomena. Assalamualaikum. Terima kasih Faris dan juga Hez. Dalam pada itu mengenai tahap prestasi Ketua Jurulatih Harimau Malaya Kim Panggon, Tunku Ismail berpendapat masih terlalu awal untuk pemerhati dan peminat bola sepak tanah air membuat penilaian. Menurut baginda jurulatih itu yang dilantik pada 21 Januari lalu, perlu diberi peluang mengendali beberapa perlawanan. Jadi tak boleh nilai seseorang jurulatih satu musim. At least kena bagi 2 musim. Bagi dia time. Dia tahu apa dia buat. But saya rasa positive step untuk Harimau Malaya. It will be a positive. This time is going to be different. Because apabila saya tengok structure mereka yang dia tunjuk kepada saya, amat positif. Because dia lebih kurang macam structure kita ada di sini. Sebelum ni tak ada. But now dia betul-betul ada plan. Dia ada medical team. Dia betul-betul monitor setiap pemain dalam negara, which is very, very good. Harimau Malaya dijadual berlepas ke Singapura 22 Mac ini untuk menghadapi 3 perlawanan persahabatan. Ia sebagai persiapan untuk menghadapi kelayakan Piala Asia 2023 di Bukit Jalil Jun ini. Malaysia diletak dalam kumpulan E bersama-sama Bahrain, Turkmenistan dan Bangladesh. Kurang berbaki 2 minggu sebelum kejuaraan futsal AFF 2022 membuka tirainya, Ketua Jurulatih Futsal Kebangsaan Chew Chun Yong mengakui cuma mempunyai tempoh masa seminggu untuk memilih 16 pemain terbaik ke kejohanan itu di Bangkok,
Thailand. Tambah jurulatih berusia 49 tahun ini lebih sukar, skuad kali ini turut dibarisi beberapa muka baharu. Because this time in this camp, I got at least 8 new player coming in. So this is my challenge, how to build up the chemistry among the player, especially the senior and the new player. Yeah, so this is the area that I'm looking into. Besides fitness level, also I look into their mental strength actually. Dua perlawanan persahabatan menentang pasukan Liga Premier Futsal Malaysia NPFL bakal menjadi medan pemilihan pemain terbaik. Malaysia diletakkan dalam kumpulan A bersama juara bertahan Thailand, Indonesia, Kemboja dan Brunei. Kejuaraan futsal AFF 2022 bakal berlangsung pada 2 hingga 12 April. Kejohanan jelajah satelit Persatuan Golf Profesional Malaysia PGAM, Kenneth Christian John De Silva kembali bangkit mempamerkan aksi terbaik selepas berehat akibat positif COVID-19 minggu lepas. Dia mengungguli pusingan ke-9 kategori profesional dengan mencatat kurang 2 pukulan berbanding pencabar terdekatnya. Berlangsung di Kelab Rahman Putra, Kenneth berjaya mengekalkan momentum sehingga ke akhir perlawanan. Kenneth muncul pemenang dengan catatan 67 pukulan keseluruhan. Ini saya rasa yang terbagus lah yang saya buat sebab saya main 5 bedi tak ada bugi. So dah lama saya tak main. So last punya tournament saya tak main sebab saya kena COVID. So lepas COVID saya start training balik and then saya boleh bangkit balik lah untuk main. Selaku pemenang, Kenneth menerima piala dan wang kemenangan. Sementara itu, tempat kedua dikongsi 3 pemain iaitu Danny Chia, Paul San dan Sukri Othman. Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Saya Muhammad Akhtar Haji Hamzah. Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Tetelan duit shilling atau bateri jam tangan memang sudah biasa kita dengar ataupun kedengarannya logik. Tapi kalau tetelan gelas minuman, Hazel pernah dengar tak? Saya tak pernah dengar lagi, tapi itu yang berlaku di India apabila seorang lelaki tidak sengaja tertelan sebiji gelas kaca semasa minum teh. Ya, lelaki itu pada mulanya dimasukkan ke hospital akibat sembelit dan sakit perut yang teruk. Menerusi ujian sinar X, doktor menemukan sebiji gelas dalam perutnya. Gelas berkenaan hanya boleh dikeluarkan melalui pembedahan. Ini pula di Pakistan, derita seorang remaja yang mengalami gangguan otot hingga lehernya bengkok berakhir selepas dia selamat menjalani pembedahan. Afsin Gul mengalami penyakit itu sejak bayi selepas dia terjatuh ketika bermain. Kisahnya menjadi tular sehingga satu dana ditubuh untuk membantu keluarganya membayar kos pembedahan. Kapal hospital awam terbesar di dunia, Global Mercy, kini dalam persiapan akhir untuk berlayar bagi menyertai misi kemanusiaan di Afrika. Kapal dilengkapi 6 bilik bedah, klinik mata dan pergigian, mampu merawat 200 pesakit pada satu masa. Baik, berita perdana edisi 17 Mac 2022 berakhir di sini. Ikuti program inklusif selepas ini. Dan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.